Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bercerita tentang mogok para doktor kontrak yang menjadi sangat hangat di kalangan media sosial dan juga netizen. Ya, dikabarkan mereka seramai 10,000 akan mengadakan mogok di seluruh negara bermula daripada hari ini sehingga hari Rabu. Ya, jadi sebelum saya pergi lanjut, saya ingin berkongsi fakta yang semua telah tahu daripada media sosial. Doktor kontrak ini bermula daripada tahun 2017. Dan data ini diambil daripada tahun 2017 sehingga tahun 2022. Ya, dikabarkan seramai 3,400 doktor kontrak telah meletakkan jawatan daripada sejumlah 29,548, iaitu 11.5%. Ini angka sangat membimbangkan. Dan yang lagi membimbangkan, daripada jumlah 3,000 itu, 3,400 selama tempoh waktu 5 tahun, ya, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ya, saya kira dia 5 tahun. Tahun 2022 sahaja sebanyak 1,354 doktor kontrak telah meletak jawatan. Maknanya dia punya kadar tu adalah kadar yang meningkat daripada tahun ke tahun. Ini lagi membimbangkan. Ya, ada pula dikaitkan dengan kajian. Ini juga adalah satu fakta yang mengatakan satu kajian telah dibuat, ya, daripada sampel seramai 70,000, saya rasa, didapati sebanyak 2,558 doktor-doktor kontrak ini mengalami stres. Ini bukan setakat doktor lah, di Kementerian Kesihatan lah. Kalau doktor tak sampai 70,000, 70,000 ni maknanya anggota perkhidmatan Kementerian Kesihatan. Ya, 2,558 stres. 3,475 keresahan. Saya pun tak tahulah detailnya apa maksud keresahan tu, ya. Dan 2,123 termasuk dalam gulungan kemurungan. Ini adalah satu juga angka yang kata orang tu alarming. Alarming tu memeranjatkan dan juga harus diberi perhatian. Ya, harus diberi perhatian. Isu-isu yang berlegar di kalangan doktor-doktor ini adalah kementerian ingin membuang allowance kritikal. Itu yang dikabarkan. Ya. Kemudian dikatakan lagi waktu bekerja sangat panjang dan juga kerja lebih masa on call itu nanti kerja lebih masa, ya, ataupun overtime tidak boleh claim lagi, dan dia hanya digantikan dengan cuti rehat yang memang tak ada rehat pun dekat hospital. Itu yang dikabarkan. Ya. Jadi dan di antara tuntutan yang saya maklum, yang pertama ialah mereka menuntut untuk setiap pekerja kontrak ini diserap secara permanent tanpa syarat, tanpa interview. Itu adalah tuntutan. Itulah jadinya ada demonstrasi, ada mogok ni, ya. Itu adalah tuntutan dia. Dan juga basic salary, gaji asas doktor perlu direview untuk ditingkatkan lagi. Itu juga satu tuntutan. Kemudian ialah kadar bayaran on call itu ditingkatkan. Itu juga satu tuntutan. Dan masing-masing merasai bahawa tenaga kerja, baik houseman yang belum jadi MO lagi, ya, MO dan juga specialist di hospital-hospital seluruh Malaysia berlaku kekurangan. Dan ini menyebabkan mereka ni terjebak kepada masalah kerja yang panjang, ya, on call yang lebih dan sebagainya. Itu dia punya tuntutan, ya. Dan mereka juga minta perkhidmatan wajib yang disyaratkan hanya setakat 3 tahun. Wajib. Lepas tu mereka boleh ke mana-mana lah. Itu dia punya tuntutan juga. Saya tak membenarkan ya ataupun tidak, tetapi itu di antara tuntutan dia. Dan on call
yang dikenakan kepada doktor-doktor ni, dia dikurangkan kepada tidak lebih daripada 6 kali on call sebulan. 6 kali on call. Dan waktu bekerja juga jangan lebih daripada 60 jam seminggu. 60 jam seminggu. Ya, itu memang banyak, ya. Memang banyak. Jadi ini adalah isu-isu yang mereka perjuangkan. Pada saya sebagai seorang majikan, ya, saya adalah pemain industri, ya, sebagai CEO sebuah institusi, ya, swasta. Ya. Ini kerajaan samalah dengan saya sebagai seorang majikan. Kita hendaklah, ya, menyediakan suasana dan juga keperluan kepada kaki tangan kita, ya, supaya mereka tu kata orang tu tak loyal, ya, taat, ataupun dia nak kerja bersama dengan kita. Suasana kerja adalah nombor satu. Ya, bagaimana suasana kerjanya, keadaan kerjanya, adakah dia terdedah kepada masalah-masalah kesihatannya, sakit ke, ataupun masalah kecuaian sehingga menyebabkan kematian. Ini keselamatan, itu adalah tanggungjawab sebagai seorang majikan, ya. Jadi saya fikir seorang pekerja yang bekerja dengan kita ini, mereka mahu isu keselamatan, ataupun bukan keselamatan, ni isu kebajikan satu, ya, kebajikan, tapi security. Security. Jadi kalaulah mereka itu kontrak dan tidak tahu dia punya pathway-nya, ke mana hala tuju, ya, kerjayanya yang tidak menentu, ya, bila nak jadi tetap, tak jadi tetap, nak pinjam kenderaan, nak pinjam rumah, ya, bila dah, ya, nak bagi tahu doktor ni adalah satu golongan orang yang pendidikannya sangat bagus, ya. Dia adalah keputusan peperiksaan yang terbaik. Itu pun tak mungkin tak dapat masuk dalam medical school, ya. Apabila dia keluar dengan panjangnya, dia punya kursusnya lebih panjang daripada orang lain, ya. Bila keluar, dia sudah memikir tentang kehidupan, ya, masa depan, keluarga dia nak kahwin, dia nak anak. Jadi security itu di mana? Ya, security-nya di mana? Kalau kerjanya masih lagi kontrak, dan kontrak itu pun tidak tahu hujung pangkalnya, sama ada disambung tahun ke tahun, ataupun kalau tak disambung maka secara kalau tak disambung maknanya secara sendirinya mereka besok sudah tak ada kerja tiba-tiba, pasal kontrak, kan tak? Jadi tentu ada perbezaan di antara kontrak dengan permanent. Jadi kalau kita nak pergi buat apa-apa, sambung belajar ke, nak buat pinjaman ke, taraf kontrak dengan taraf permanent tu satu benda yang berbeza. Kalau kami di swasta, mereka 6 bulan, sama ada kita buang dia atau kita permanentkan dia. Ya, jadi kerajaan, ya, juga harus melihat ini sebagai satu perkara yang mustahak lah kepada para doktor ini. Ya, kita tahu doktor ini adalah satu tugas yang paling mencabar. Doktor yang bergelumang dengan masalah, ya, kematian, hidup atau mati seorang pasien. Kalau mereka dalam keadaan murung, keresahan dan juga stres, nanti apa akibatnya kepada pasien-pasien kita, iaitu rakyat awam. Jangan sampai nanti dia berlaku kepada keluarga kita yang membuat dasar, baru kita nak tengadah, kata orang. Sudah terantuk baru tengadah. Jadi, ya, itu satu, ya, security tadi. Ya, kemudian mana ada satu orang pun yang boleh kita press dia bekerja, ya, dengan workload yang begitu tinggi, banyak, dan kita harapkan kualiti pekerjaan yang maintain. Yang ini yang kita takuti. Ya, kalau dia dalam keadaan mengantuk, kita dengar ada kes-kes tertentu yang doktor sampai terlibat dengan kemalangan, sampai meninggal, ya. Ini akibat daripada, ya, dia daripada kerja, lepas tu dia on call, dia sambung malam lagi, besok petang 2 hari tak balik, tak jumpa dengan anak bini. Isu kebajikan ini juga harus kita pertimbangkan. Kalau tidak, ya, itu akan menjejaskan kualiti perkhidmatan para doktor. Ya, saya mengalami di sini
ya, sebagai pengamal perubatan swasta, masalah Dr. MA ni tidak berapa kritikal, tetapi masalah Dr. Dr. MO ni nak pergi dapat status sebagai apa? Sebagai specialist. Itu sangat rumit dan sangat panjang nak jadi specialist dekat Malaysia. Ini juga rasanya menjadi sebab, menjadi rungutan. Nak masuk dahlah susah. Ya, kerana yang minta terlampau ramai. Tempat ya di universiti tempatan adalah terhad. Penghantaran pergi luar negara sudah dihentikan. Maka banyaklah backlog MO yang menunggu giliran untuk mendapat tempat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat master untuk menjadi specialist. Ini ya masalah. Kami di swasta juga mengalami kekurangan doktor spesialis, bukannya doktor MO. Ya, doktor spesialis ini. Ya, yang nak dapat gaji yang tinggi ini pun kalau di swasta ini adalah doktor spesialis. Ya, doktor MO tidak. Ya, doktor MO tidak. Ya, doktor spesialis ini tinggi dia punya permintaannya. Ya, dan saya nampak dari segi kementerian yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa ditawarkan grade daripada dulu tak ada 56 kepada 56. Itu bukan isunya. Isunya ialah orang yang 41 ni. Ya, 41 nak pergi kepada automatik. Kalau dulu 41 terus pergi automatik 44. 44 kepada 48. Sekarang kontrak. Kontrak lepas tu ditawarkan pula 43. Itu maknanya dah turun grade daripada 44 pergi 43. Dan saya dipahamkan sampai sekarang yang dah ditawarkan tetap pun gajinya tetap 43 seperti doktor-doktor kontrak. Jadi ini saya rasa di peringkat kementerian. Nah, kita maklumlah ya, sebagai saya dulu pun sebagai warga kerja di jabatan kerajaan, ini isunya bukan isu Kementerian Kesihatan, tetapi perjawatan adalah berkait dengan Jawatan Perkhidmatan Awam ya. Tetapi berbincanglah di antara dua kementerian ini. Kritikalnya isu ni ya, tempat lain ya, kita tak dengar kan daripada sektor-sektor lain yang sampai nak berdemonstrasi. Dan doktor ni sebenarnya adalah orang yang sangat fokus kepada kerja dan dia tidak sangat mempertimbangkan tentang karier dia. Ada gaji sudah. Tetapi kalau sampai doktor buat demonstrasi, maknanya kritikal. Maknanya sistem kena dibetulkan. Tak dengar dalam jawatan-jawatan lain dalam perkhidmatan kerajaan yang nak membuat demonstrasi. Dan saya pun terkejut, doktor boleh mengambil keputusan untuk demonstrasi. Ya, kalau saya secara rambang menanyakan doktor tu tentang skim perkhidmatan dia, engkau lepas ni ke mana, dia tak ambil kisah. Dia tahunya hari-hari patient. Tak sempat pun dia nak tanya di mana sistem perkhidmatan saya. Tetapi kalau sampai dia membuat demonstrasi, maknanya ada sesuatu yang sangat signifikan yang perlu dibetulkan. Jadi di KPMC ini macam mana amalannya? Contoh cara kerja itu berapa jam seminggu? Baik. Siapa-siapa yang nak pergi ke swasta ni memang di dalam pemikiran mereka adalah mereka ingin mengejar kepada peningkatan pendapatan. Orang-orang ni tak ramai yang keluar daripada kerajaan pergi ke swasta. Ya, tak ramai. Ya, mereka tak ramai. Jadi apabila mereka datang ke swasta tu, dia punya pemikiran sudah disetting bahawa memang dekat swasta ni untuk mendapat gaji yang lumayan, pendapatan yang lebih tinggi, harus membuat kerja bukannya panjang waktunya, tetapi mungkin di waktu-waktu yang kata orang tu di luar waktu pejabat. Dia begitu. Kalau nak dikatakan beban kerja di swasta, dia lebih ringan daripada di kerajaan. Kerajaan sampai kata orang tu tak boleh nak makan pun suka ya. Tetapi di swasta kita tidak menerima kedatangan pesakit seperti kedatangan pesakit di hospital kerajaan. Jadi maknanya beban kerjanya tu tidak membebankan. Ya, tidak membebankan. Cumanya kerana kita ni berbayar,
Ya, ada yang membayar, mereka menggunakan tunai, mereka yang mampu, mereka yang ada membeli insurans dan sebagainya, maka kita kenakan charge. Maka charge itu ya sebahagiannya adalah untuk menanggung ya pendapatan daripada doktor yang datang daripada mana-mana juga, termasuk daripada kerajaan yang join dengan swasta. Jadi isu bekerja panjang ini semua tidak langsung berlaku di hospital swasta. Tidak ada. Ya, tidak ada kes-kes itu. Ya, dia kerja je cukup. Kalau MO saya cukup dekat emergency department terutamanya, kerja 8 jam cukup, maka orang lain mengganti. 8 orang lepas tu orang lain mengganti. Ya, kalau kita tak mau ganti dengan orang lain, kalau kita terpaksa yang lain cuti, dia kita tawarkan kepada dia untuk membuat on call. Kalau dia tak mau buat on call, kita panggil orang luar untuk on call di tempat kita. Jadi masalah ini tidak timbul dekat swasta. Ya, saya pun tak nampak ada doktor-doktor swasta nak mogok demonstrasi, tak ada. Ya, ini adalah isu di hospital kerajaan. Duduk berbincang, bawalah ke parlimen di antara dua kementerian, dua jabatan, antara Kementerian Kesihatan dengan JPA, ya, memang perlu diperuntukkan sejumlah peruntukan yang mencukupi untuk menampung keperluan doktor. Ya, dan saya lagi bimbang sekarang ni, sistem di universiti tiap-tiap tahun mengeluarkan doktor. Waktu saya dulu, ya, hanya beberapa universiti saja yang mengeluarkan keluaran graduate dalam bidang medicine. Sekarang berlaku lambakan. Dan ini disyaratkan supaya membuat houseman yang 2 tahun itu mesti dengan hospital kerajaan. Dan hospital kerajaan ditawarkan dengan grade 41, itu adalah kos lagi. Ya, jadi perlu mencari alternatif, sama ada boleh houseman di tempat-tempat lain ataupun dieksport keluar negara bersama negara-negara membangun yang perlukan houseman, ya, untuk mengeluarkan tenaga mahir ini. Mereka itu berlaku lambakan setelah graduate 6 tahun, 5 tahun setengah dalam kursus medical, mereka menunggu houseman bertahun untuk mendapat ya tempat di hospital kerajaan untuk houseman, untuk dilantik sebagai pegawai houseman. Pegawai houseman ini ialah UD 41. Ya, kalau dulu jumlahnya tak banyak. Keluar je terus houseman 2 tahun, lepas 2 tahun terus jadi MO, terus naik 44. Itu dulu. Itu kita tak dengar ada doktor buat demonstrasi. Tetapi apabila berlaku perubahan, ya, nak houseman pun lambat, tunggu sampai setahun 2 tahun, dia dah duduk dekat rumah, ya, padahal keluaran daripada dalam negara dan juga luar negara, daripada Jepun, daripada Ireland, daripada mana, ya, tak dapat houseman, ya. Kemudian bila dapat houseman 2 tahun dengan UD 41, kemudian secara kontrak, kemudian lepas 2 tahun sambung kontrak pula, tidak dipermanenkan, interview tak lulus. Dia kata bukannya kerana tidak qualify, ya, tetapi kerana kerajaan tak cukup bajet. Ini yang menyebabkan saya rasa doktor rasa resah, murung dan juga stres tadi, ya, untuk menghadapi masalah ini. Sedangkan masyarakat melihat, ya, kerjaya sebagai seorang doktor itu adalah suatu kerjaya yang mempunyai tahap tersendiri. Tetapi realitinya, inilah keluhan daripada mereka. Realitinya mereka tidaklah seperti yang dianggap oleh masyarakat.